Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kita memperbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah. Malam ini kita dapat menyambung apa yang telah pun kita lakukan pada minggu-minggu yang sebelum ini, yang mana pada minggu lepas kita tidak dapat meneruskan pengajian. Jadi Alhamdulillah, malam ini Allah memberikan kita keizinan. Malam ini merupakan malam yang ke-11, pertemuan kita yang ke-11, siri yang ke-11. Kita akan menambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan golongan Yahudi yang Allah banyak menyebutkan di dalam suratul Al-Baqarah. Kita akan merujuk ayat-ayat dalam suratul Baqarah, juzuk yang pertama. Namun malam ni kita akan masuk juga kepada permulaan juzuk yang kedua dalam masa yang sama. Kita akan surah lain untuk mengukuhkan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan telah pun menerima nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, kita lihat siri yang ke-11 pada malam ini. Kita mulakan dengan menyebutkan kesalahan orang Yahudi yang ke-24. Okey, yang ini kita sambung Kita sambung daripada siri yang ke-9, ke-8 sampailah yang daripada siri yang permulaan. Jadi kita dah sampai ke-24 pada malam ini. Okay. Kesalahan orang Yahudi ini adalah mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah, iaitu mereka telah membuat dakwaan yang sangat besar pendustaan, iaitu mereka menganggap Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai anak lelaki, iaitu yang disebut namanya adalah Uzair. Okay. Kesalahan yang ke-24 ini kita boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-116, muka surat nombor 18. Ayat ini Allah menyebutkan secara umum akan kesalahan ahlul kitab, iaitu menganggap Allah ini mempunyai anak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu takhazallahu walada. Dan mereka itu telah berkata. Okey, mereka siapa? Kalau ikut tafsiran Ibnu Katsir, wa qalu dekat sini merujuk kepada ahlul kitab. Ya, mereka itu berkata, ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka telah berkata bahawa Allah itu mempunyai anak. Okay. Maka dakwaan yang mengatakan Allah mempunyai anak ini telah ditolak oleh Allah
maka Allah menolaknya dengan mengatakan subhanah, maha suci Allah daripada apa yang telah mereka katakan. Allah menyebutkan ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Allah kata bahkan Allah Ta'ala ni dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Semua itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Okey. Tuan-tuan perempuan, dosa yang sangat besar, syirik yang sangat besar apabila mengatakan Allah ini mempunyai anak. Okay. Jika ada mana-mana kefahaman yang mengatakan Allah itu ada anak, maka secara tidak langsung mereka akan mengatakan bahawa ada Tuhan lain. Tuhan lain itu siapa? Anak Tuhan tu. Jadi kalau orang menganggap Allah itu ada anak, maknanya anak itu juga seperti Tuhan. Kerana anak itu mengandungi DNA, mengandungi sifat-sifat yang ada pada bapanya. Oleh kerana itu, Allah menafikan bahawa Allah ini mempunyai anak. Di antara sebab kenapa mengatakan Allah itu ada anak merupakan dosa yang paling besar, kesyirikan yang besar, kerana Allah tidak memerlukan apa-apa. Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Sebab manusia, dia perlu anak kerana dia ada hajat. Dia ada keperluan, sebab tu dia perlukan orang lain. Dia perlukan anak, dia perlu bantuan anak, dia perlukan kasih sayang, dia perlukan sesuatu dalam hidup untuk menyerikan hidup dia. Sebab tu makhluk mempunyai anak. Dia berbeza dengan Allah. Allah dia tidak bergantung, dia tidak berhajat kepada mana-mana. Kemudian pula, kenapa Allah mengatakan ia tidak mempunyai anak adalah untuk menunjukkan juga Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala ini kekal sampai bila-bila. Sebab kalau Allah mempunyai anak, maka anak tu apabila membesar, so bapa tu akan menjadi semakin tua, akhirnya akan mati. Penerangan ini sebenarnya Allah telah terangkan dalam surah Al-Ikhlas, iaitu Allah mengatakan walam lam yalid walam yulad. Itu penerangan ringkas tentang penafian Allah, tentang kesalahan yang besar yang dilakukan oleh Ahlul Kitab, termasuklah orang Yahudi yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Okay. Tetapi ayat ini tidak menyebutkan siapakah anak Allah yang mereka maksudkan. Justru itu, kita perlu merujuk di dalam surah yang lain. Okay. Untuk dapatkan maklumat Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-30 muka surat 191, kita akan dapat jawapannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Okey. Okey. Orang Yahudi telah berkata Uzair ialah anak Allah. Manakala orang Nasrani pula, orang Kristian pula berkata Al-Masih iaitu Nabi Isa ialah anak Allah. Okey, dua-dua agama ini, Ahlul Kitab ini telah melakukan kesalahan yang sangat besarlah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata, apa yang mereka kata tu mereka reka-reka saja. Mereka ni, Ahlul Kitab ni meniru orang-orang kafir yang terdahulu yang menyebut tentang perkara yang sama. Sebab tu Allah mengugut mereka, Allah mengancam mereka, Allah mengatakan Allah mengatakan qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka. Baik. Siapa itu Uzair? Wallahu ta'ala a'lam. Setakat bacaan
kajian, tidak ada maklumat yang jelas menyebutkan cerita tentang Uzair ini siapa. Walaupun ada pendapat mengatakan Uzair ini adalah seorang lelaki yang soleh, yang dikaitkan dengan cerita dia telah dimatikan Allah selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan dia kembali. Kemudian dia dapat melihat bagaimana Allah mencantumkan tulang belulang himar, haiwan tunggangannya, untuk dihidupkan kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Cerita lelaki yang mati kemudian Allah hidupkan balik semula selepas 100 tahun itu, cerita itu benar, memang ada dalam Quran. Tetapi adakah lelaki itu adalah Uzair yang dimaksudkan oleh orang Yahudi? Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ini adalah kesalahan yang ke-24 yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sebab itu orang Yahudi ini diulang-ulang penyebutannya di dalam suratul Fatihah adalah sebagai golongan yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kesalahan 24 tadi itu merupakan dosa yang paling besar, syirik yang paling besar, apabila mereka menyekutukan Allah dengan mengatakan ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kesalahan yang ke-25, orang Yahudi ni, mereka ni sombong, mereka ni belagak dia tu, sehingga kan mereka tidak mahu menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Sebelum ni kita dah lalui ya, iaitu orang Yahudi ni mereka menganggap mereka itu ahli syurga. Orang Yahudi ni menganggap mereka itu adalah kekasih Allah. Mereka telah mengatakan agama mereka sajalah yang benar, kan? Hatta kan mereka menganggap Nasrani itu agama yang batil. Kita dah lalu dah sebelum ini, dan sampai ke hari ini, sampai ke tahap ini, mereka ini tak nak beriman kepada Allah, sehingga kan mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk nak lihat Allah itu depan mata mereka. Selagi mereka tak dapat melihat Allah itu secara nyata, mereka tak nak menerima apa yang Nabi SAW sampaikan. Okay, mari kita lihat di dalam suratul Baqarah akan maklumat ini. Jadi kita kena lihat ayat yang pertama kita akan rujuk, suratul Baqarah ayat nombor 55. Okey, iaitu ayat nombor 8. Ayat nombor 55, muka surat nombor 8 ayat ini. Okey, ayat ini Allah mengungkit kembali dalam suratul Baqarah. Allah cerita bagaimana nenek moyang orang Yahudi ini apabila mereka berhadapan dengan Nabi Musa. Sekejap lagi kita akan rujuk ayat yang memang khusus tentang orang Yahudi di Madinah itu. Tapi kita kena rujuk juga apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang orang Yahudi yang terdahulu pada zaman Nabi Musa. Okey. Kita tahu tentang bagaimana Bani Israel di zaman Nabi Musa, mereka ini keras kepalanya, mereka kata seperti mana yang Allah sebut pada ayat nombor 55, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kamu ni
Allah Ta'ala nak menyebut tentang nenek moyang orang Yahudi. Walaupun ayat ini memang ditujukan kepada orang Yahudi Madinah yang duduk kat Madinah tu, tapi ayat ini seolah-olah Allah nak kata ingat balik ketika kamu tu maksudnya ingat balik nenek moyang kamu dulu. Pernah buat perangai apa? Mereka kata, wahai Musa, kami tak akan beriman kepada kamu Musa, sehinggalah kami dapat melihat Allah itu dengan jelas, dengan nyata, dengan kepala mata kami sendiri. Disebabkan permintaan itu Allah murka kepada nenek moyang orang Yahudi ini, maka Allah timpakan kepada mereka apa? Fa'akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Maka dengan sebab itulah kamu telah disambar petir sedangkan kamu melihat ketika mana kamu disambar petir itu. Okey, cerita disambar petir ini saya pernah ulas sebelum ini, bahawa nenek moyang orang Yahudi ni, Bani Israel di zaman Nabi Musa tu, selepas mereka minta nak lihat Allah depan mata mereka, akhirnya mereka Allah matikan. Jadi cara Allah matikan mereka ni, Allah hantar petir. Dan waktu petir tu nak kena mereka tu semua nampak. Mereka nampak petir itu Allah hantar dan akhirnya mereka mati. Lalu Allah hidupkan mereka kembali. Ada cerita tu pada ayat yang lain lah dalam suratul pada ayat yang lain. Tapi Allah cerita pada ayat ini, Allah nak ingatkan kepada orang Yahudi Madinah, korang jangan buat perangai yang sama. Kalau kau buat perangai yang sama, Allah boleh hantar petir sambar korang semua. Jangan korang minta pula dekat Nabi Muhammad tu. Seperti mana nenek moyang kamu pernah minta dekat Nabi Musa. Ini adalah ugutan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Yahudi Madinah. Okey. Mari kita lihat dalam ayat lain. Tapi saya kena ambil dalam surah An-Nisa. Okey, ayat 153, muka surat 102 ayat ini. Okey, nanti tuan-tuan tolong semak ya, tentang muka surat ayat yang saya paparkan. Takut saya tersalah. Okey. Dalam surah An-Nisa ini Allah Taala cerita tentang orang Yahudi di Madinah. Mereka kata apa? Lihat ya. Allah Taala cerita. Sekejap ya. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama. Okey, tengok ya, Allah kata ahlul kitab di sini merujuk kepada orang Yahudi ini, meminta kepada kamu wahai Muhammad supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab daripada langit. Ini sebenarnya tuan-tuan ya, kita boleh jadikan sebagai kesalahan yang lain sebenarnya. Tapi saya gunakan ayat ini kerana dalam ayat ini dia ada berkaitan dengan nak melihat Allah dengan nyata. Okey, tapi saya kena terangkan dulu tentang apa makna mereka nak meminta kitab, nak meminta kitab kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Okey, maksud dia macam ni. Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad, Allah bagi tahu kepada kita orang Yahudi ni kan, dia punya sombong, tak nak menerima kerasulan Nabi Muhammad tu sebagai utusan Allah. Kita dah tahu dah sebelum ini tentang mereka ada perasaan yang dengki kepada Muhammad, mereka benci Nabi Muhammad ni kan, sehingga kan mereka sampai kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata apa? Allah kata apa? Mereka minta kepada engkau sebuah kitab daripada langit. Maksudnya apa? Maksudnya orang Yahudi ni, mereka nak minta kepada Nabi Muhammad, buktikan kalau Nabi Muhammad ini dia betul lah seorang utusan Allah, maka mereka nak dapat sebuah kitab macam Nabi Musa pernah dapat daripada Allah, kitab Taurat yang Allah turunkan daripada langit.
siapa yang pernah kita sebelum ni kita ada lalui modul belajar tentang kitab Taurat. Tadi kena rujuk kembali rakaman tentang kitab Taurat. Kita telah sebutkan bahawa kitab Taurat ini Allah turunkan daripada langit kepada Nabi Musa di atas gunung Tursina, okay, dalam keadaan tersedia ditulis. Maka Allah turunkan kitab itu kepada Nabi Musa daripada langit yang sudah siap tertulis. Jadi orang Yahudi Madinah ni, mereka nak pembuktian kalau Muhammad ni, kau ni orang yang benarlah utusan Tuhan. Kami nak Allah Ta'ala berikan kitab. Kami nak juga kitab macam mana Nabi Musa tu dapat. Seperti mana dapat kitab Taurat. Ada pendapat yang kedua mengatakan, kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari kata, ada pendapat lain pula kata, mereka bukan nak kitab Taurat macam Nabi Musa dapat tu. Mereka nak ada kitab yang khas. Mereka nak dapat ada kitab yang khas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pendapat pertama tu adalah pendapat yang terpilih seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, jelas tak tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Ya, mereka memang nak, mereka bukan nak mereka bukan nak maksudnya mereka bukan nak minta Al-Quran. Mereka nak minta kitab yang macam Nabi Musa dapat tu. Maksud dia, orang Yahudi kat Madinah ni, mereka nak tengok sendiri macam mana Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa tu, kitab Taurat. So mereka nak kitab macam tu dapat daripada Allah, untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad itu kalau dia benar-benar seorang Rasul. Betul tak? Maknanya sombongnya mereka ni. Mereka macam belagak lah kan. Kalau kau Muhammad, engkau boleh dapat Quran, kami ni nak juga tengok macam Nabi Musa dapat tu. Okey, lepas tu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dekat Nabi Muhammad, soalan macam tu kata, itu tak pelik lagi. Allah Ta'ala kata, Allah kata pada Nabi Muhammad, mereka boleh minta macam-macam lagi Muhammad. Apa yang macam-macam tu? Tengok Allah kata, ayat yang, potongan ayat yang berikutnya. Faqad sa'alu Musa akbar min zalika faqalu arinallah. Mereka boleh minta kepada Allah apa? Sekejap ya. Boleh mereka akan minta kepada Allah apa? Mereka boleh minta kepada Allah arinallah jahrah. Tengok ayat ni ya. Perhatikan terjemah ayat yang berikutnya. Tuhan kata, dalam maksud ayat ni adalah jangan kau pelik Muhammad kalau mereka minta macam-macam macam kitab dari langit tu. Kerana sesungguhnya mereka ni telah meminta kepada Nabi Musa lebih besar daripada itu, iaitu mereka pernah berkata, wahai Musa, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Seperti yang kita telah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang sebelumnya tadi itu kan. Maksudnya Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, orang Yahudi ni Muhammad, mereka boleh minta lebih dahsyat lagi daripada tu, seperti mana nenek moyang mereka dulu pernah minta untuk melihat Allah di depan mata mereka. Jadi ayat dalam surah Nisa 153 ini menguatkan tentang kesalahan yang ke-25 yang telah kita nyatakan tadi. Inilah ciri-ciri orang Yahudi. Mereka rasa, ingat kita sebut sebenarnya kan, mereka rasa mereka ni layak. Mereka ni kekasih, macam kita sebut sebelum ni lah, mereka ni pelagak, sombong, rasa mereka mulia, lebih lagi rasa macam kita orang banyak songeng ni, tak boleh, maksudnya teruk mereka ni kan.
Sepatutnya kita kalau beriman tak perlulah sampai nak tengok depan mata baru nak beriman. Itulah namanya iman. Percaya dengan yakin sekalipun kita tak dapat melihatnya. Okey. Jadi kita teruskan dengan kesalahan yang berikutnya, iaitu kesalahan yang ke-26. Orang Yahudi ini, mereka takkan masuk Islam. Mereka takkan memeluk agama Islam. Tetapi yang mereka nak, engkau orang Islam masuk ke dalam agama kami. Mereka nak pula, Muhammad, engkau yang sepatutnya jadi orang Yahudi, masuk agama Yahudi, bukan kami yang ikut kamu. Kesalahan ke-26 ni Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 120 pada halaman yang ke-19. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Ayat ni panjang lagi, tapi saya ambil setakat huwal huda. Okay. Ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita, orang Yahudi ni dan orang Kristian ini, mereka sama sekali tidak akan, maksudnya forever and ever lah, mereka tak akan redha kepada engkau Muhammad, sehinggalah engkau mengikuti agama mereka itu. Tetapi Muhammad, engkau jangan ikut keredaan mereka tu. Jangan ikut apa yang mereka minta tu. Tetapi kau kena kata kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah yang benar. Maksudnya, hidayah dekat sini merupakan Islam, jalan yang lurus yang Nabi dapat dari Allah tu, yang Nabi dapat Islam itu, itulah sebenarnya adalah hidayah yang benar. Bukan agama Yahudi itu yang benar, bukan agama Nasrani itulah yang benar. Inilah perangai orang Yahudi. Cakaplah macam mana sekalipun. Sekalipun kalau kita ambil contoh yang ayat yang tadi sebelum tadi tu kan, sekalipun kalaulah mereka dapatlah kitab tu Allah bawa turun dari langit lah, mereka takkan juga nak beriman. Seperti mana ayat ni menerangkan kepada kita semua. Selama-lamanya mereka tak akan punya redha. Buatlah macam mana sekalipun. Okay. Jadi kita akan teruskan dengan kesalahan yang ke-27. Mereka ini dalam masa yang sama, mereka membenci agama Nabi Ibrahim AS. Okey. Kesalahan 27 ni kita kena faham baik-baik. Okey. Macam mana mereka boleh benci agama Nabi Ibrahim? Sedangkan sebelum ni kan kita tahu, orang Yahudi ini mereka memuliakan Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim itu menjadi bapa bagi segala para Nabi. Nabi-Nabi Bani Israel semua daripada Nabi Ibrahim, segalurnya kan. Tapi kenapa mereka benci agama Nabi Ibrahim ni? Saya sebutkan awal-awal, sebenarnya mereka membenci agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tu. Okey. Kalau mereka membenci agama Nabi Muhammad, sebenarnya mereka juga secara tak langsung membenci agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa yang Nabi Muhammad SAW bawa itu, kan, dari sudut akidahnya, tauhidnya, adalah perkara yang sama seperti mana yang pernah dibawa oleh bapa bagi segala para Nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Jadi kalau mereka benci Nabi Muhammad, mereka tak nak ikut agama Nabi Muhammad, maknanya mereka tak nak ikut agama Nabi Ibrahim, mereka benci ke agama Nabi Ibrahim itu. Okey,
Maklumat ini Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah. Kita masih lagi juzuk yang pertama ya, iaitu ayat 130. Muka surat nombor 20 kita boleh jumpa ayat ini apa yang Allah sebutkan. Allah mengatakan, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah beritahu kepada kita yang bermaksud, tidak ada mana-mana orang yang membenci agama Nabi Ibrahim ini, melainkan orang itu memang membodohkan dirinya sendiri. Faham tak? Allah beritahu. Allah Ta'ala kata, hanya orang yang bodoh saja, yang telah membodohkan dirinya sendiri sahajalah, orang itulah yang akan benci agama Nabi Ibrahim. Kenapa mereka dikatakan orang yang bodoh? Kerana Nabi Ibrahim itu, kami benar-benar telah pilih dia dekat dunia ni sebagai ikutan, sebagai imam, sebagai bapa bagi segala para nabi, bapa bagi segala agama yang lurus. Lepas tu Nabi Ibrahim ni pula di hari akhirat dia di kalangan orang-orang yang saleh. Okay. Maknanya ayat ini Allah mengangkat kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi siapa-siapa yang tak nak ikut Nabi Ibrahim tu, maknanya dia adalah orang yang benci kepada Nabi Ibrahim, dan orang itu adalah orang yang jahil. Okey, apa berkaitan dengan Nabi Muhammad ni? Okey, kita lihat dahulu ulasan tentang ayat ini. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir kata ada dua tabi'in, iaitu Abu Al-Aliyah dengan Qatadah. Kedua-dua tabi'in ini yang merupakan ulama tafsir ini, mereka mengatakan ayat ini, ayat yang kita baca tadi tu, Allah turunkan berkaitan tentang orang Yahudi. Yang orang Yahudi ni dia buat perkara bid'ah dalam agama. Mereka ciptakan agama yang bukan dari sisi Allah, dan apa yang mereka buat itu bertentangan dengan agama Nabi Ibrahim. Antaranya apa bid'ah yang mereka buat? Ingat tak tadi kita belajar kan? Mereka seperti mana mereka menganggap Allah itu ada anak. Betul tak? Itu di antaranya lah. Okey. Kemudian kalau kita baca dalam tafsir At-Tabari, okey, Al-Imam Jarir At-Tabari mengulas tentang ayat tadi, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa sesiapa yang menyalahi, yang dia beragama, okey, dia buat satu perkara ibadah dalam agama, khususnya bab keimanan tu, yang tak sama macam Nabi Ibrahim, maka sebenarnya dia telah bertentangan dengan Allah lah. Sebab apa bertentangan dengan Allah? Sebab siapa yang pilih Nabi Ibrahim itu untuk dilantik sebagai seorang Nabi dan Rasul? Ayat tadi dah kata kan? Kan ayat tu kata, وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Allah yang telah memilih Nabi Ibrahim ini dekat dunia sebagai Rasul. Jadi, kata Imam Murtabari, siapa yang tak sama macam Nabi Ibrahim dari sudut agamanya, maka dia itu juga telah bertentangan dengan Allah. Kerana Allah lah yang mensyariatkan agama Nabi Ibrahim tu untuk disampaikan kepada umatnya. Maka sesiapa yang menyalahi apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia telah menyalahi Nabi Ibrahim lah. Dan dia akan menjadi musuh kepada Allah, menjadi musuh kepada Nabi Ibrahim. Jadi siapa di antara manusia yang dia tak nak ikut Nabi Muhammad, dia bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni secara tak langsung, sebenarnya kalau dia kutuk Nabi Muhammad, dia kutuk Nabi Ibrahim.
Betul tak? Kalau mereka memperkecilkan agama Nabi Muhammad, maknanya mereka memperkecilkan agama Nabi Ibrahim, dan secara atasnya mereka akan mempertikaikan Allah, memperkecilkan Allah, menghina Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan pada kesalahan yang ke-27. Syarat tuan-tuan dan puan jelas. Okey. Kita lanjutkan lagi. Kesalahan yang ke-28. Ini saya tinggalkan, tak apa dah. Okey, kesalahan yang kalau tuan-tuan nak, saya ada datangkan ayat lain, saya ada sebutkan ayat lain yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ini dia selari dengan ajaran tauhid agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nak beri bacalah dekat surah Ali Imran ayat 67 hingga ayat 68. Ayat yang Tuhan kata Nabi Ibrahim ni bukanlah orang Yahudi, bukan beragama Kristian, tapi dia seorang hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Lepas tu Allah Ta'ala katalah, siapa yang ikut macam Nabi Ibrahim ni, antaranya Tuhan kata wahazan nabiyyu, iaitu Nabi ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan dengan kesalahan yang ke-28. Kita ada 3 lagi kesalahan. Kita cuba sampai kepada kesalahan yang ke-30 pada malam ini. Jadi kita terus yang ke-28. Orang Yahudi ini, tengok dia punya jahat dia tu. Kita tak tahu nak cakap kejahatan mereka ni tak macam mana, tuan-tuan. Tapi kita tahu Allah punya marah dekat mereka ni. Sebab itu Tuhan panggil mereka golongan yang Allah murkai mereka. So kalau Allah dah murka ni, kita tahulah dia punya kesalahan mereka ni terlalu banyak. Mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, merendah-rendahkan agama Islam. Macam mana mereka merendahkan agama Islam? Kita kena rujuk dalam ayat yang ke-135, muka surat nombor 21 di dalam Al-Quran. Ayat ini kita akan jumpa Allah mengatakan, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Dan mereka, iaitu Ahlul Kitab lah, dimasukkan mereka kat sini Ahlul Kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, Kristian, mereka kata apa? Jadilah kamu penganut agama Yahudi atau Nasrani. Maksudnya kalau orang Yahudi, dia kata, jadilah orang Yahudi, menganutilah agama orang Yahudi. Kalau Nasrani pula, dia kata, masuklah agama Nasrani, jadilah orang Nasrani. Kedua-dua kumpulan ni kata, pasti kamu akan mendapat hidayah. Hidayah tu maksudnya apa? Mereka kata, pasti kamu ikut jalan yang lurus. Pasti agama kamu tu agama yang benar, mereka kata. Maknanya secara tak langsung mereka kata apa? Islam tu tak benar lah. Islam tu bukan agama yang lurus lah. Sebab tu mereka mengajak orang Islam ikut agama mereka. Sebab agama mereka itulah yang mereka kata apa? Tahtadu. Pasti kamu akan dapat hidayah. Pandai pula mereka kata, pasti mereka akan mendapat hidayah. Memang, ini orang Yahudi. Tetapi, apa yang Allah minta Nabi SAW jawab ke orang Yahudi tu? Dengan orang Nasrani tu? Allah kata, kul, katakanlah, jawab kepada mereka, bantah mereka, cakap kepada mereka, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan, cakap dekat mereka, kami takkan jadi orang Yahudi, kami takkan jadi orang Nasrani, kami takkan ikut agama kamu. Tetapi agama yang kami akan ikut adalah agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang benar, yang jalan yang lurus. Dan dia, Nabi Ibrahim itu bukan dari kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita jumpa persamaan, hubungan yang erat di antara apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan dan puan, moga-moga jelas untuk kesalahan ke-28.
Okey, kita terus kepada kesalahan yang ke-29. Orang Yahudi ni tuan-tuan, bukan sekadar tu, tetapi mereka ini juga mempelekeh-lekehkan tentang cara agama orang Islam ni, yang mana orang Islam ini pernah bertukar kiblat. Dia ni soalan nak kata macam ni, ini agama apa ni? Kejap kiblat dekat sana, kejap kiblat dekat sini. Ingat lagi tak kita pernah bincang yang orang Yahudi mereka petikaikan tentang kenapa Quran ini ada hukum yang dibatalkan, hukum lama dibatalkan dengan hukum baru. Ingat lagi tak? Yang tentang nasikh wal mansukh tu. Kan mereka kata, kenapa Quran ni kejap-kejap tukar hukum, kejap-kejap tukar hukum. Dulu halal, sekarang dah jadi haram. Dulu haram, kejap tukar jadi halal. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Ingat lagi tak kita berbincang sebelum ni kan? Dan dalam isu lain, mereka macam pelik. Kan? Mereka petikaikan Allah lah. Mereka tak bersetuju tentang pertukaran kiblat ini. Okay, tuan-tuan, kesalahan ke-29 ni kita dah mula memasuki juzuk 2. Kita dah akan rujuk juzuk 2 dalam suratul Al-Baqarah. Kita kena lihat ayat pertama juzuk yang kedua, iaitu ayat 142 suratul Al-Baqarah. Okey, ayat saya ada letak ayat ya. Oh maaf, ayat tu dulu baru ayat akhir ni. Ayat 142 surah Al-Baqarah muka surat 32. Betul tak muka surat 32 ni? Ayat nombor 142 ni. Tolong semak. Muka surat 22 Ustaz. 22. Sebab apa saya kata minta semak? Sebab satu juzuk dia ada 20 muka surat. Jadi 32 ni macam dah salah dah. Tu saya ni pening saya ni pening sikit. Jadi betulkan ya. Bukan 32 ni. Ni 22 ni. Ya, sebab kita dah juzuk, dah masuk ayat 142 ya. Sebab juzuk 1, ayat last sekali ayat 141. Ni 142 ni masuk juzuk 2 dah. Okey. Nanti tolong betulkan ya. Okey. Jadi kita tengok ayat dia ni, apa yang Allah Ta'ala katakan. Okey. Allah Ta'ala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Orang yang bodoh, orang tengok Allah panggil orang Yahudi ni dengan perkataan sufaha. Orang yang bodoh ni maksudnya orang yang kurang akal, pertimbangan mereka ni akan berkata. Kenapa akan berkata? Kenapa ada perkataan sa akan berkata? Okey, sebenarnya tuan-tuan ni ayat ini Allah Ta'ala turun sebelum ditukar kiblat lagi sebenarnya. Maksudnya kiblat sebelum bertukar menghadap ke arah Masjidil Haram tu, sebelum menghadap ke arah Kaabah itu, sebenarnya ayat ni Allah dah turun dah. Maksudnya semasa masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis, ayat ini Allah dah turun. Allah Ta'ala turunkan. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Nanti kalau tukar kiblat tu, nanti akan ada orang-orang yang bodoh ni akan cakap apa? Apa sebabnya yang menjadikan orang Islam itu berpaling daripada kiblat yang mereka menghadap selama ni? Mereka mempelekeh-lekehkan tentang pertukaran kiblat tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut tentang pertukaran kiblat tu, saya syorkan tuan-tuan kena bacalah dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya kalau buka dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir dia ada ceritakan, dia akan bawa riwayat hadis tentang pertukaran kiblat tu.
Tapi saya sebut secara ringkaslah. Okey, kita tahu dalam hadis yang sahih seperti mana riwayat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis ya selama 16 ataupun 17 bulan. Tapi kenapa Nabi tak suka nak menghadap ke arah, Nabi rasa tak selesa lah nak menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis ni? Kerana kita tahu Nabi tak nak sama macam Ahlul Kitab. Ahlul Kitab mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis. Mereka mengagungkan ke arah itu. Sebab itu Nabi sangat sukalah kalau Allah hadapkan ke arah Baitullah. Jadi kalau kita baca dalam sejarah, waktu bila Allah tukar kiblat tu, solat apa agak-agaknya? Siapa tahu? Dalam solat apa yang kali pertama Nabi SAW bersama orang Islam menghadap ke arah Baitullah, menghadap ke arah Kaabah tu? Jawapannya ada tak? Zuhur, Siapa Ustaz. tahu? Zuhur. Oh, Zuhur. Okey. Wallahu ta'ala alam, kalau tengok dalam riwayat Bukhari tu, masa solat asar. Solat pertama yang baginda kerjakan dengan menghadap ke arah Kaabah adalah solat asar. Masa tu turun perintah supaya tukar kiblat menghadap ke arah Baitullah, so mereka pusing. Masa tu tengah solat asar. Itu dirujuk dalam Sahih Al-Bukhari lah, panjanglah cerita dia tu. Tapi sebelum berlaku peristiwa tukar kiblat tu, Allah dah cerita dah nanti akan ada orang yang akan petikaikan pertukaran kiblat tu. Tapi Nabi ni dia suka nak menghadap ke arah Baitullah. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sebenarnya arah-arah ni Allah lah yang tentukan. Kan sepatutnya ikut saja arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cukup secara ringkas maklumat tentang perkara ni, sebab kalau kita nak cerita bagaimana peristiwa pertukaran kiblat ni panjang pula. Betul saya syorkan dan terujuklah dalam tafsir. Di antara tafsir yang bagus yang ada menukilkan hadis-hadis Nabi macam tafsir Ibnu Katsir. Baik tuan-tuan, kita lanjutkan dengan kesalahan yang terakhir sekali untuk malam ini, iaitu kesalahan yang ke-30. Mereka apa pun berlaku, mereka takkan terima Nabi SAW, mereka takkan terima Nabi Muhammad ini sekalipun mereka ada maklumat itu dalam kitab-kitab mereka. Muhammad ini memang sama sebiji seperti apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Sekalipun kalau mereka kenal anak mereka, macam orang Yahudi ni, mereka kenal Nabi Muhammad ni sama macam mereka kenal anak sendiri. Mana ada orang tak kenal anak sendiri? Teruk berbenar lah kata orang Perak ni, kalau anak ni tak kenal. Jadi mereka kenal ciri-ciri kerasulan Nabi Muhammad tu macam mereka kenal anak mereka, tapi mereka tak mau menerima Nabi SAW. Maklumat ini kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 146 muka surat 23. Rasa muka surat ni betul kot? Tepat ya? Betul. Okey. Mari kita tengok ayat dia. Allah Ta'ala kata apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang pernah diberikan kitab itu, Yahudinya, Nasraninya, mereka ini kenal Nabi Muhammad. Mereka tahu cirinya, sifatnya, namanya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan mereka ni tuan-tuan
Sedaya upaya, kata Allah apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mereka sedaya upaya nak sembunyikan fakta itu daripada orang-orang Yahudi yang lain. So yang ulama-ulama Yahudi ni, orang-orang yang tahu maklumat tu dalam kitab tu, mereka tak nak kongsikan kepada orang Yahudi lain dan tak nak kongsikan hatta kepada orang-orang Arab yang lain. Mereka cuba sembunyikan maklumat itu. Sebenarnya mereka ini, kata Allah, mereka ni tahu. Ya, sebab itulah salah satu ciri orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang tahu kebenaran tetapi mereka tak nak ikut. Itulah apa kita kata pengertian yang disebut tentang golongan yang Allah murka. Mereka tahu benar tapi mereka tak nak terima kebenaran. Seperti mana ayat 146 dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi alhamdulillah kita dah selesai 30 kesal orang Yahudi, tapi belum habis lagi. Belum habis lagi. Nanti kita akan bincang pada siri yang berikutnya lagi. Secara tak langsung kita dapat mengetahui hikmah peletakan surah Al-Baqarah selepas suratul Fatihah. Dan kita dapat mengetahui perkaitan nama Al-Baqarah itu dengan kandungan-kandungan ayat dalam suratul Baqarah. Esok kita cuba untuk tambah lagi beberapa maklumat tentang kesalahan orang Yahudi ini. Dalam masa yang sama, kita akan cuba macam buat sedikit rumusan lah. Kita nak pecahkan 30 ataupun 30 lebih kesalahan orang Yahudi ni kepada beberapa kategori. Maksudnya, kita nak kata kesalahan mereka terhadap Allah, kesalahan mereka terhadap kitab-kitab, kesalahan mereka terhadap kenabian. Kita cuba nak pecah-pecahkan supaya dia lebih tersusun. Maksudnya daripada 30 kesalahan itu, kita nak asingkanlah mana kesalahan yang berkaitan dengan kitab, tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang hari kiamat. Moga-moga dapat memudahkan, dapat menambah baikkan lagi pengisian kita pada setiap pertemuan kita. Moga-moga Allah campakkan rasa iman, kita dapat Allah bagi kita kecintaan kepada nak belajar lagi Quran. Semoga Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk kepada kita semua. Ada apa persoalan pertambahan ke, pertanyaan ke sebelum kita tamatkan pengisian pada malam ni? Malam esok insya-Allah kita jumpa untuk siri yang ke-12 seperti yang saya sebutkan tadi tu. Semua dapatkan nota, ada mana-mana nota yang saya belum berikan. Tuan-tuan ya yang nak dapatkan nota, ada ya telah diletakkan link Google Drive untuk tuan-tuan dapatkan. Okey, ada apa-apa penambahan maklumat ke tuan-tuan perempuan? Silakan kalau ada. Ada ke tak ada? Okey, kalau tiada kita jumpa lagi insya-Allah walaupun sekarang dalam musim cuti ya. Moga-moga dapat ikuti. Kalau tak sempat ikut secara langsung tak apa. Tuan-tuan jangan bimbang kerana kita ada rakamannya di dalam FB page Malaysian Tadabbur Academy. Juga tuan-tuan boleh lihat nanti di dalam YouTube akan diuploadkan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, hayyakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.